Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hai semua, bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu BTMP. Dan episod kali ini ianya adalah sesuatu yang sangat mencabar bagi saya kerana saya perlu mengajar strategi teknikal tanpa perlu menggunakan chart. Jadi macam mana saya nak ajar trading tanpa merujuk kepada chart? Sedangkan nak ajar strategi teknikal tu kena menggunakan chart, betul tak? Tetapi cuba anda dengar episod ni sampai habis dan tengok adakah saya berjaya untuk memberikan anda sedikit sebanyak strategi bagaimana cara untuk trading dengan hanya menggunakan pendengaran. Panjang 13 tahun saya mengajar, memang saya tak pernah mengajar secara lisan ataupun secara verbal sahaja, iaitu dengan hanya bercakap tanpa menunjuk kepada chart. Tapi saya akan berusaha untuk berikan yang terbaik dalam episod podcast kali ini. Episod kali ini saya akan menceritakan kepada anda mengenai strategi trading yang berkesan yang saya sendiri gunakan. Malah saya dah gunakan strategi ini bukanlah baru, tapi dah bertahun-tahun lamanya. Saya akan terangkan kepada anda logik di sebalik strategi ini. Jangan risau, tak perlu pening-pening, ianya adalah strategi yang ringkas tapi sangat-sangat powerful. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu peringatan untuk anda, iaitu tiada strategi yang 100% win dalam dunia. Setiap trading strategi akan ada kelemahan dan juga kekuatan. Dan yang paling penting ialah akan ada wins dan akan ada losses. Jangan expect untuk jumpa strategi Holy Grail dalam trading kerana ianya memang tak wujud. Kalau anda mencuba seperti saya untuk mencari Holy Grail, anda akan hanya membuang masa anda sahaja. Malah bukan hanya buang masa tetapi juga buang duit ataupun bazirkan duit anda. Saya dah bagi tahu banyak kali dalam episod-episod sebelum ni yang Holy Grail memang tak wujud. Jadi hentikan daripada cuba mencari Holy Grail dalam trading. Jadi apa pun strategi yang anda gunakan, tak kiralah anda belajar dengan saya ataupun dengan pengajar lain, make sure daripada 10 kali trade sekurang-kurangnya anda boleh win 4 kali. Dan 4 kali yang win tu perlulah double ataupun triple daripada risk yang anda letakkan. Saya bagi satu contoh mudah, macam saya sendiri, saya letakkan stop loss 20 pips. Jadi kalau saya boleh dapat profit 40 ataupun 60 pips dalam 4 trade daripada keseluruhan 10 trade, maksudnya 40% win rate, saya akan tetap berakhir dengan net profit. Jadi itulah sebenarnya yang kita kena kejar dalam trading. Itulah mindset yang anda kena pegang. Bila anda trade 10 kali, mungkin 6 trade pertama tu adalah losses. Kita tak akan tahu. Reward adalah sesuatu yang kita tak boleh nak jangka dalam trading. Tapi ingat, kita sebagai trader, risk ataupun kawalan risiko adalah tanggungjawab kita. Itu adalah sesuatu yang pasti dan kita boleh kawal. Kalau anda dah dengar episod-episod sebelum ini, saya selalu tegaskan bahawa anda kena tetapkan mindset risk first, reward later. Fikirkan dulu kat mana stop loss. Jangan fikir price tu nak pergi jauh mana lepas anda entry. Jadi ingat ya, tiada holy grail dalam trading. Anda tak perlu nak cari strategi yang boleh win semua. Anda hanya perlukan 40% win rate. Dan yang win tersebut boleh memberikan profit 2 ataupun 3 kali ganda daripada risiko yang diambil. Sekarang kita pergi kepada strategi trading yang saya gunakan dan saya nak ajarkan ataupun sampaikan kepada anda. Iaitu strateginya adalah buy bila harga makin naik ataupun sell bila harga makin turun. Kalau nak dalam penerangan yang lebih mudah, ianya adalah buy at resistance dan sell at support. Anda kena buat terbalik daripada majority traders dalam dunia. Majority dalam traders, dia buat apa? Dia akan cuba tangkap buy serendah yang mungkin, iaitu buy at support. Dan kemudian kalau nak sell, dia nak cari pucuk tu, dia nak sell. So itu adalah sell at resistance. Kita jangan buat macam tu. Kalau anda nak jadi trader yang lebih profitable, buat macam yang saya cakap. Okay? Buy at resistance, sell at support. Tentu anda tertanya, kenapa? Okay, jadi dalam episod kali ini saya akan terangkan kenapa. Sekarang ni saya nak anda bayangkan market tengah dalam keadaan menaik. Jadi dia naik dan kemudian dia pun mula turun. Jadi anda boleh nampak tak yang daripada naik kemudian dia bertukar menjadi turun. So inilah yang dipanggil sebagai retracement. Dan bila dia membuat retracement,
anda boleh nampak adanya bentuk seperti A ataupun macam dia naik dan kemudian turun. Jadi itu adalah apa yang dipanggil sebagai TNP ataupun turning point. Turning point ini juga boleh digantikan dengan istilah resistance. So itu kalau dalam keadaan menaik. Kalau dalam keadaan menurun, price turun. Lepas tu dia naik. Jadi point di mana dia bertukar arah itulah yang dikenali sebagai support ataupun TNP. Saya lebih suka gunakan istilah TNP sebab ada orang yang keliru. Mana satu resistance, mana satu support. Jadi bila gunakan satu istilah universal iaitu TNP, jadi mereka dah tak perlu nak keliru lagi. Okey, lepas price memulakan retracement, kita ambil contoh yang buy tadi semula. Bilakah yang kita akan buy? Ramai traders yang akan terus buy. Sebab apa? Sebab sebelum tu bullish wave. Jadi mereka expect yang bullish wave tu akan berterusan lepas price membuat retracement. Jadi bila price retrace, mereka pun buy. Ada orang tu bila price turun lagi, dia tambah lagi buy. Bila makin turun, dia tambah lagi buy. So jangan buat macam tu. Itu adalah satu strategi yang salah. Even kalau anda tak layer ataupun tak masuk entry banyak macam tu pun, itu still lagi berisiko tinggi. Jadi macam mana anda nak rendahkan risiko anda? Baiklah, strateginya macam yang saya cakap tadi. Buy bila harga makin naik ataupun buy at resistance. Anda kena tunggu bila price membuat reversal, dia tukar arah dan kembali naik ke paras TNP ataupun resistance tadi. Kalau anda buy dekat kawasan tersebut, maka potensi untuk anda meraih profit adalah lebih cerah dan lebih mudah. Di sini saya nak tegaskan kenapa dan saya nak anda dengar betul-betul. Jawapannya ialah sebab bila market berjaya kembali ke paras resistance sebelum itu bermakna yang buying momentum ataupun buyers dalam market semakin dominan dan menguat. Jadi bila mereka menguat, market ni size dia adalah 7.5 trilion. Kita yang bermodal kecil, janganlah pergi lawan mereka. Bila market pick up dan naik semula ke resistance, itu menunjukkan yang buyers masih lagi ramai dan kuat dalam market. So, apa perlu kita buat adalah go with the flow. Kita go with the flow dengan position buy. Jadi, di sinilah perbezaan antara apa yang saya ajar dan apa yang ramai traders lain buat. Ramai traders, mereka suka lawan arus. Mereka akan cuba sell dekat pucuk ataupun beli dekat akar. Kalau anda buat macam tu, sebenarnya anda sedang melawan flow market. Cuba anda bayangkan macam ni, market tengah naik. Maksudnya, market 7.5 trilion ni ramai tengah buy. Ramai buyers dalam market. Kita pula, seorang-seorang nak jadi hero, pergi cuba turunkan market daripada atas. Anda rasa siapa menang? So, tak perlulah anda jawab soalan tu. Sebab jawapannya, dah tentulah yang buy tadi tu menang. Sebab mereka ramai berbanding dengan kita yang cuba melawan mereka. Of course kita akan kalah. Dan itulah punca saya rugi banyak sebelum ni. Okay, mula-mula saya trading, saya gunakan pendekatan macam tu. Saya sentiasa akan cuba lawan arus market. Sebab apa? Sebab saya nak jadi hero. Saya nak tunjuk lagak pada orang ramai. Saya nak tunjuk, wow, saya dah berjaya dapat entry dekat pucuk. Tapi itu semua hanyalah kosmetik ataupun sekadar luaran saja. Nampak macam gempak. Tapi 10 ataupun 20 trade sebelum tu saya dah pun rugi ataupun bakar banyak duit. Tapi biasalah, semua tu orang tak tahu kan. Jadi ingat, bila anda trade mengikut arus, anda akan boleh mendapat profit dengan lebih mudah. Saya nak bagi satu lagi tips power dekat sini. Kalau price turun balik, okay, dia dah pergi sekali dekat TNP, okay, dia retrace, lepas tu dia datang balik kali kedua, dan kemudian sekali lagi dia retrace. Inilah yang saya panggil sebagai multiple retest zone ataupun MRZ. Bila ada MRZ, inilah favorite setup saya. Saya akan biarkan price retrace dan bila muncul reversal signal, contohnya macam bullish engulfing, hammer dan sebagainya, barulah saya akan mulakan entry buy. Kalau saya buy dekat kawasan tersebut, saya akan expect ataupun set TP saya dekat kawasan TNP tadi. Dan percayalah cakap saya, selalunya dia akan pergi lebih jauh daripada tu. Sebab tu saya tak risau dengan losses.
bila saya loss, saya cuma loss 20 pips. Tapi bila saya profit, saya boleh profit dalam 60 sampai 100 pips. Inilah dia kunci kejayaan kepada traders. Dalam episod sebelum ni, saya ada terangkan dalam risk management, anda kena risk kecil tetapi reward anda tu kena besar. Barulah anda tak perlu risau dengan apa yang bakal berlaku terhadap market. Sebab secara statistiknya anda tahu, bila trade anda menjadi, anda win lagi banyak berkali ganda daripada yang anda rugi sebelum itu. Jadi cuba kita recap balik strategi yang saya sampaikan tadi. Bila price naik, turun, kemudian naik, kemudian turun, lepas tu terbentuknya reversal signal, di situlah saya akan entry buy. Kalau untuk situasi sell, anda kena terbalikkanlah ya. Seeloknya bila anda dengar episod ni, anda cuba lukiskan pada kertas kosong apa yang saya sampaikan. Dalam strategi teknikal ada dua benda je yang kita kena cari. Yang pertama adalah arah market dan yang kedua adalah entry ataupun paras entry. Untuk arah market, macam itulah cara macam mana anda nak tentukan sama ada market dijangka naik ataupun market dijangka turun. Lepas anda dah dapat jangkaan tersebut, barulah anda fikir tentang entry. Jangan sibuk-sibuk fikir pasal entry terlebih dahulu. Sebab kalau entry anda bagus pun tapi arah anda salah, tak ada gunanya. Jadi macam mana kita nak cari arah? Jawapannya ialah macam yang saya cakap tadi. Kita akan buy bila harga makin naik ataupun sell bila harga makin turun. Sekarang saya bagi contoh kalau sell pula. Market turun, retrace, kemudian turun sekali lagi ke paras TMP dan anda akan sell dekat kawasan tersebut. Kalau anda tak sempat sell dan kemudian price sekali lagi membuat retracement, jadi anda akan menunggu reversal signal untuk sell. Strategi ni memang keberkesanannya sangat tinggi. Sepanjang saya gunakan strategi MRZ, saya boleh katakan dengan yakin yang win rate dia tu adalah sekitar 60%. Maknanya dalam 10 kali percubaan, anda akan boleh profit 6 kali daripada 10 kali. 4 kali lagi itu adalah losses. Sekarang kita pergi ataupun bercerita tentang entry pula. So entry ni macam mana? Bila dah ada arah, anda dah nampak market dijangka naik. So apa yang anda perlu tunggu seterusnya adalah apa yang dikatakan sebagai signal. So apakah signal? Signal ni adalah candlestick pattern. Kalau kita nak buy, ingat satu pepatah ni. Okay? Saya suka sangat pepatah ni yang saya cipta, iaitu HBMS. So, ia adalah akronim untuk hijau buy, merah sell. Kalau anda dah nampak market dijangka naik, anda hanya perlu tunggu signal warna hijau ataupun bullish candlestick. Janganlah anda nak buy, tapi signal yang muncul tu warna merah. So, anda sebenarnya sedang melawan arus market. Signal yang muncul perlulah seiring dengan setup yang anda nampak. Setup tu maksudnya yang anda cari arah tadilah. So, bila anda nampak arah market dijangka naik, maka anda kena tunggu untuk signal buy ataupun bullish. Sekali lagi saya nak sebutkan iaitu HBMS. Hijau buy, merah sell. Kalau nak buy, tunggu green candle. Kalau nak sell, tunggu red candle. Mudah itu sahaja. Kalau anda boleh buat benda ni secara konsisten dan berdisiplin, anda akan boleh dapat net profit lepas beberapa trade. Jangan bila market tu naik, kita pergi sell. Dan jangan bila market tu turun, kita pergi buy. Prinsip dia mudah je, iaitu go with the flow. Bila harga makin naik, kita buy. Bila harga makin turun, kita sell. Percayalah cakap saya, kalau anda go with the flow with the market, anda akan boleh profit dengan lebih mudah dan berkeyakinan. Of course, ia tidak menjamin yang semua trade akan berakhir dengan profit. Sebab ianya adalah mustahil. Tetapi anda akan ada satu basis ataupun strategi macam mana yang anda boleh buy ataupun sell dengan lebih yakin. Anda dah tak perlu lagi nak berteka-teki market nak pergi mana. Kalau anda nak belajar lebih mendalam, saya hanya boleh rekomen anda belajar melalui TFS Back Pacer ataupun anda join Nice Coaching Program. Dalam tu nanti ada perincian yang lebih mendalam. Ataupun mungkin anda boleh sabar sikit, tunggu saya buat dalam bentuk video tutorial yang saya akan post dekat YouTube. Cuma saya tak janjilah bila saya akan buat ya. Baiklah, bila anda dah faham macam mana strategi ni berfungsi ataupun bergerak, apa yang anda perlu lakukan seterusnya adalah tuliskan strategi tersebut. Tuliskan satu persatu apakah langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk menggunakan strategi tersebut.
Dalam episod sebelum ni saya terangkan mengenai trading business plan dan salah satu komponennya adalah strategi. Jadi tuliskan secara terperinci strategi yang baru saya terangkan ini. Bila anda dah ada SOP ataupun langkah demi langkah macam mana nak gunakan strategi ini, maka next step anda adalah membuat latihan screenshot. Buat 100 latihan screenshot, lepas tu buat 100 latihan backtest dan kemudian buat 100 forward test. Forward test ni adalah demo trading. Kalau anda boleh buat benda-benda ni sebelum anda gunakan real account ataupun start prop trading challenge, kejayaan anda tu akan lebih lancar dan potensinya adalah lebih tinggi. Anda tak payah pun nak depo-depo, lepas tu nak trade real account konon-konon, feeling dia tu lain. No. Okay, tak payah. Orang masuk Olimpik tu adakah masuk Olimpik dulu, nak feel dulu Olimpik tu macam mana? Of course not. Betul tak? Apa yang mereka buat adalah mereka train dulu, kemudian menang kejohanan-kejohanan kecil. Bila menang, barulah layak pergi Olimpik. Tapi kita ni nak terus pergi Olimpik. Trading ni semua tak nak. Memang tak boleh lah macam tu, bro sis. Sebab tu, bila anda buat latihan screenshot, pemahaman anda tu akan lebih mendalam. Dan bila buat backtest, dia jadi lebih realistik bila anda gunakan trading view replay. So sebelum ni anda dah faham macam mana rupa dia dalam chart. Lepas tu bila anda apply pada backtest, kefahaman anda akan semakin mendalam. Dan bila anda buat forward test pula, forward test ni anda kena ikut pergerakan market. Jadi ia akan mengambil masa. So bila anda buat backtest, barulah anda akan betul-betul faham macam mana nak apply benda ni pada moving ataupun live market. Kalau anda boleh buat semua ni, anda akan jadi top 5% profitable trader. Sebab apa? 95% traders yang losers tak sanggup nak buat semua ni. Mereka mungkin belajar, mungkin mereka tahu ini semua kena buat, tapi mereka tak buat pun. Dia ibarat orang nak kuruskan badan, tapi dia dah tahu kena jaga makan, kena exercise. Tapi dia tak jaga makan. Dia hari-hari makan makanan segera. So anda tak boleh nak expect orang macam ni akan kurus. Same goes with you guys. You guys memang kena buat latihan-latihan saya cakap tadi ni. Bila anda dah buat latihan, barulah kefahaman tu akan datang. Satu lagi tips strategi teknikal yang saya nak bagi ialah stacking. Macam yang saya cakap tadi, buy bila harga makin naik. Kalau saya dah berjaya buy dekat bawah, lepas tu harga makin naik, saya akan stacking. Saya akan tambah position. Bila saya buat macam tu, first position saya yang sebelum tu dah pun in profit. Kalau saya add on position, saya sebenarnya sedang menggunakan floating profit untuk add on position. Dia terbalik daripada apa yang orang selalu buat. Selalunya orang akan buy, lepas tu bila turun dia akan buy lagi. Kalau anda buat macam tu, sebenarnya anda sedang tambah position menggunakan modal anda yang semakin menyusut. Kalau anda buy, lepas tu harga makin naik, anda buy lagi. Position buy yang pertama tadi tu dah profit. Maknanya modal ataupun equity anda tu dah bertambah. Bila anda tambah position, anda sebenarnya menggunakan floating profit tersebut untuk add on position. Macam inilah cara yang betul kalau anda nak add on position. Kalau anda add on position cara yang bertentangan tadi, anda sebenarnya sedang menggunakan modal anda yang semakin menyusut. Itulah salah satu strategi saya macam mana saya nak add on position dan juga boleh dapat profit yang lebih besar dalam satu trade ataupun dalam satu setup. Bila setup tu memang menjadi dan goes into my favor, saya akan stacking. Kalau market tu melawan saya, of course saya tak stacking lah. Saya akan biarkan kena SL saja. Mungkin stacking ni terlalu advance, so tak apa. Biarkan dulu. Apa yang saya nak anda dapat daripada episod podcast kali ini ialah macam mana kita buat trading decision sama ada nak buy, sell ataupun no trade. Ingat ya, sebagai trader, tugas kita ataupun kita punya kerja hakiki adalah sebagai decision maker. Kita nak buat decision yang terbaik dan decision yang terbaik tu kenalah buat sedikit kerja iaitu analisis teknikal. Melalui analisis teknikal yang betul, anda boleh dapat decision yang tepat. Jangan gunakan strategi yang terlalu complicated. Nanti anda sendiri yang akan penat untuk buat benda ni secara berulang-ulang. Anda nak jadi trader untuk 10 ke 20 ataupun mungkin 30 tahun akan datang. Kalau anda kena baca news hari-hari kena baca 10 artikel berkenaan market,
Of course, anda tak akan boleh bertahan lama dengan strategi seperti itu. Kalau anda dengar episod sebelum ni, saya ada bagi tahu yang saya memang tak baca langsung news. Saya trade berpandukan analisis teknikal semata-mata sahaja. Tapi Alhamdulillah, ianya berkesan dan memang saya boleh jadi seorang trader yang consistently profitable. Yang bestnya, saya spend dalam 15 ke 30 minit je sehari. Saya tak perlu spend banyak masa pun depan chart. Tapi hasilnya tu memang lumayan. Itulah juga yang saya doakan dan juga harapkan untuk anda. Fahamkan satu strategi yang betul-betul berkesan dan simple. Sekali lagi, kalau anda tanya saya dah sediakan semuanya dalam panduan TFS Back Pacer ataupun program NICE 2. Strategi ni semua saya dah kaji dan saya dah pun perincikan segala-galanya. Anda boleh terus guna dan kemudian buat latihan, kemudian buat forward test. Anda akan dapat confidence dan lepas tu barulah anda gunakan real account ataupun go through prop trading challenge. Okey, setakat itu sahaja yang saya dapat kongsikan untuk episod podcast kali ini. Kesimpulannya adalah go with the flow. Buy bila harga makin naik ataupun buy at resistance, ataupun sell bila harga makin turun ataupun sell at support. Seterusnya untuk signal, hijau buy, merah sell. Jangan lawan arus market kerana size market terlalu besar. Kalau ramai orang buy, kita follow buy. Kalau ramai orang sell, kita follow sell. Macam mana nak tahu ramai tengah buy ke ataupun ramai tengah sell? Jawapannya mudah saja. Lihat sahajalah pada analisis teknikal ataupun chart. Dan saya highly recommend anda mulakan dengan time frame 4 hour. Time frame 4 hour adalah yang paling stabil dan paling mudah dijangka pergerakannya. Saya harap episod kali ini dapat memberikan anda pencerahan yang lebih baik mengenai strategi trading yang berkesan dalam market. Cuba anda ambil pen dan juga kertas dan lukiskan apa yang saya terangkan sebelum ni. Saya percaya anda boleh dapat pemahaman dan juga gambaran yang lebih baik. Akhir kata, jangan jadi macam majority losers yang lain. Kita kena buat latihan macam yang saya terangkan dan kita kena go with the flow. Buy bila harga makin naik, sell bila harga makin turun. All the best. Akhir kata, kalau nak jadi top 5% profitable trader, kena buat apa yang 5% profitable trader ni sanggup buat. Iaitu apa dia? Iaitu latihan backtest, screenshot dan juga forward test. Itu semua anda kena buat sebelum anda terjun menggunakan real account ataupun prop trading challenge. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.